mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sekali lagi kita dapat sama-sama meneruskan rancangan yang ada dalam kalangan kita ternanti-nanti. Rancangan ini iaitu rancangan yang membicarakan tentang kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada aspek penting dalam kita mengenali diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hababuna fillah. Tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita sebut berkenaan dengan mukjizat tersebut, maka pada malam ini juga sempena dengan kita masih lagi berada di dalam bulan Sya'ban, patut juga kita menyebutkan beberapa perkara yang mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban dalam bentuk anugerah yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah dalam bulan Sya'ban ini berlakunya peristiwa tahwilul qiblah, iaitu peristiwa peralihan kiblat, yang mana kita ambil maklum Nabi SAW apabila baginda SAW berhijrah ke kota Madinah, maka baginda SAW dan seluruh kaum muslimin solat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan baginda SAW sentiasa berharap suatu masa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat peralihan kiblat kerana kerinduan baginda kepada Kaabah Al-Musharrafah, dan begitulah juga kerana ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang solat menghadap ke arah kiblat mereka. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ke langit menanti bilakah turunnya Jibril alaihi salam membawa wahyu Allah. Bermaksud ini merupakan salah satu daripada apa yang dicita-citakan baginda Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang mafhumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami merhatikan engkau yang menengadahkan wajahmu ke langit, maka akan kami perintahkan, yakni alihkan dirimu ke arah kiblat yang engkau sukai. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu, berpalinglah ke arah Masjidil Haram. Maka ini merupakan salah satu daripada perkara yang berlaku di dalam bulan Sya'ban yang mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga merupakan anugerah Allah yang Allah berikan. Sejak daripada turun ayat tersebut, maka kaum muslimin solat menghadap ke arah Baitullahil Haram. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam sejahtera ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang sangat mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengistiharan daripada Allah bahawa Allah berselawat, yakni merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat juga berselawat, yang makna selawat daripada para malaikat ialah doa dan istighfar. Maka disuruh pula umat ini berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu memohon kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
disebutkan bahawa peristiwa ini juga berlaku di dalam bulan Sya'ban, ya, bulan yang sedang kita lalui, dan bagaimana Rasulullah SAW bila turun ayat ini, Nabi kita melakukan sujud yang sangat lama, ya, kerana bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada baginda SAW ini. Sehingga dalam kalangan sahabat yang ada rasa bimbang, apakah Nabi kita wafat sebab terlalu lama sujud baginda SAW. Rupa-rupanya kerana Nabi kita terlalu gembira dan bersyukur kepada nikmat Allah, di mana Allah mengisytiharkan bahawa dirinya berselawat kepada baginda SAW dan seluruh para malaikatnya, bahkan diperintahkan pula seluruh umat manusia agar berselawat kepada baginda SAW. Ahbabuna fillah. Maka dengan sebab itulah ada dalam kalangan ulama yang menamakan bulan Sya'ban ni dengan bulan selawat, iaitu bulan yang kita digalakkan memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Lantaran dalam bulan inilah diturunkan perintah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Nabi kita SAW sudah semestinya baginda tidak memerlukan pun selawat kita, kerana Allah telah berselawat kepada baginda, yang mana sudah semestinya kemuliaan selawat daripada Allah, anugerah itu tidak terhingga buat baginda SAW. Tapi begitulah, tiap yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya, Allah berikan juga kepada umatnya sebagai tanda kasih sayang Allah yang meluas kepada umat ini. Maka kita diperintahkan berselawat supaya kita juga dapat selawat daripada Allah. Dalam hadis Nabi kita katakan, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Masya Allah. Begitulah anugerah Allah kepada Rasulullah SAW. Allah gembirakan baginda dengan penganugerahan selawat itu, dan Allah lebih gembirakan baginda lagi dengan umat baginda juga dianugerahkan selawat, yaitu bagi mereka yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka para ulama mengatakan bahawa dalam berselawat ini bukan nanti nak panjang, Faiz. Ya, ada orang macam Allah, ya, dia kata, Ustaz, saya tak hafal lagi lah selawat panjang-panjang ni. Ya. Ulama mengatakan bahawa bukan kira panjang pendek, yang pentingnya berapa banyak. Ya, yang pentingnya berapa banyak. Maka kalaulah kita baca selawat Jibril contohnya, iaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya, mungkin dalam tempoh masa yang singkat kita sudah dapat ratusan selawat. Ya, sedangkan kalau kita baca selawat yang lain mungkin yang panjang-panjang, kita baru dapat satu aja. Ya, maka ya, dalam kita meraih kelebihan berselawat ini, selain kita bacalah juga selawat-selawat yang panjang-panjang tu, tetapi sebenarnya dalam tuntutan selawat kita dituntut memperbanyakkan selawat. Maka cukuplah dengan selawat-selawat yang ringkas, tetapi dengan kita mengulang sebutannya, maka kita dapat lebih banyak. Kerana jumlah selawat yang Allah, ya, balas kepada kita mengikut jumlah, ya, banyak mana selawat yang kita lakukan, bukan panjang mana yang kita lakukan. Ya, maka perbanyakkanlah selawat di dalam bulan Sya'ban ini. Itu di antara perkara yang mengembirakan Nabi kita dan juga merupakan anugerah yang khusus yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam bulan Sya'ban inilah juga turunnya ayat perintah berpuasa sebulan bulan Ramadan. Ya, turunnya ayat perintah berpuasa sebulan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu sendiri adalah hadiah Allah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana umat-umat sebelumnya mereka tidak berpuasa sebulan bulan Ramadan. Ya, hanya umat Nabi Muhammad SAW dikhususkan dengan, ya, bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu banyak keberkatannya. Bulan Ramadan ini pun banyak keberkatannya.
dengan turunnya Al-Quran, dengan malam Al-Qadar dan sebagainya. InsyaAllah yang tu nanti kita akan sebut dalam siri yang akan datang. Siri yang akan datang, anugerah-anugerah Allah dalam bulan Ramadan. Kerana siri yang akan datang ni mungkin siri yang terakhir sebelum kita bercuti sebulan bulan Ramadan. Jadi sesuai kita nak sambut Ramadan tu, yang siri yang akan datang ni kita akan sebut khusus tajuk kemuliaan Nabi Muhammad yang Allah anugerahkan kepada baginda dalam bulan Ramadan. Itulah 3 perkara yang sangat-sangat mengembirakan Nabi kita, iaitu dengan dianugerahkan kepada baginda dalam bulan Syaban ni 3 perkara besar yang sangat mengembirakan. Dan sikap Nabi kita, tiap-tiap kali Nabi kita dapat nikmat yang mengembirakan baginda, antaranya ialah Nabi kita melakukan sujud syukur, dan yang berikutnya ialah Nabi kita memperbanyakkan amal. Itu tanda mensyukuri nikmat Allah dengan memperbanyakkan amal. Maka itu mungkin sebab musabab kenapa dalam bulan Syaban ni Nabi kita banyak berpuasa. Kenapa dalam bulan Syaban ni Nabi kita lebih banyak berpuasa daripada bulan-bulan yang lain? Kerana mensyukuri nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada baginda dan kepada umatnya di dalam bulan Syaban. Baik, kita kembali kepada tajuk kita pada malam ni. Bicara kita ialah berkenaan dengan mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan sebagai satu kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun kita sebutkan, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sampai 4 siri kita cerita, masya-Allah, cerita Isra Mi'raj, banyak sungguh kisah dan pengajaran. Dan di antaranya lagi, dan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita ialah Al-Quranul Karim sebagai mukjizat. Bila dikatakan mukjizat, sifat mukjizat itu ialah ia perkara yang mencarikan adat, perkara luar biasa yang Allah anugerahkan kepada seorang Nabi untuk membuktikan kebenaran kenabiannya itu. Maka bukti-bukti kebenaran kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam itu dengan mukjizat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu dapat mengalahkan pakar-pakar bahasa dan juga ahli-ahli sastra yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dicabar, fa'tu bi suratin min misli, kalau sungguh kalian hebat, datangkan satu surah seperti Al-Quran ni. Maka orang-orang kafir di zaman itu tidak mampu untuk mendatangkan satu surah. Maka pada ketika itu Allah cabar lagi, fa'tu bi ayatin, datangkan satu ayat aja. Kalau satu surah kok berat sangat, datangkan satu ayat aja. Satu ayat saja yang boleh menandingi ayat Quran. Maka mereka tak mampu juga. Maka Allah suruh pula kumpulkan jin dan manusia semua sekali berpakat untuk mendatangkan satu ayat. Itu pun mereka tidak mampu. Maka jelaslah Al-Quran ini mengalahkan mereka dalam aspek bahasa. Maka sebab itulah mereka, apabila mereka mencabar Nabi SAW, berlaku dalam satu kisah macam mana pensyair-pensyair ni dikumpulkan untuk menandingi baginda SAW. Orang ramai pun berkumpul, punya ramai. Sebab apa? Nak tengok ni. Malam ni kita tengok siapa menang. Maka pada ketika itu, pensyair-pensyair ni pun mendendangkan syair-syair mereka. Zaman dulu, syair ni lah yang digunakan untuk mengumpulkan orang. Sebab minat orang pada syair ni. Minat orang pada syair. Zaman kita, kalau duk buat syair gurindam, Faiz, ada siapa nak tengok. Kalau kita dah buat syair gurindam ni, zaman kita ni, ada lah yang minat, tapi tak ramai lah. Kalau nak banding zaman dulu, hiburan zaman dulu ni, kalau orang tu pandai syair, kira hebat lah. Pakat berkumpul ramai. Maka sebab itulah Quran ni didatangkan juga dalam bentuk mengalahkan para syuara, ahli-ahli syair. Disebabkan zaman tu zaman keterujaan manusia kepada bahasa-bahasa yang indah, dan juga pada kalam-kalam yang hebat. Maka
Bila para pensyair ni bersyair, orang ramai pun bersorak dia, Muhammad kalah dah malam ni. Ya. Tiba-tiba Nabi SAW membacakan kepada mereka surah An-Najm. Ya, surah An-Najm. Abdullah bin Mas'ud mengatakan surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW yang mempunyai ayat sujud, ya, ayat sujud sajadah, adalah surah An-Najm. Yang mana baginda SAW membaca surah An-Najm, dan bila Nabi kita melakukan sujud, semua orang yang mendengar juga ikut sujud kerana terpesona dengan ayat yang dibaca oleh baginda SAW. Surah An-Najm ni masya-Allah, ya, surahnya ayatnya ringkas-ringkas, ya, bahasanya jelas, dan begitulah juga masya-Allah, ya, hujah-hujahnya tuntas, dan surah An-Najm ini, ya, ayat-ayatnya di akhir ayatnya bunyinya hampir sama. Ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, bunyinya sama, masya-Allah. Maka apabila baginda SAW membaca, mereka yang tadinya dah kagum dengan para pensyair ni tiba-tiba terkejut dengar. Ya, sehinggalah disebutkan mumayyalid, mereka itu menggerak-gerakkan, ya, kepalanya mengikut alunan bacaan Rasulullah SAW kerana terlalu terpesona. Ya, indahnya bahasa tak dapat nak digambarkan. Ya, sebab mereka ni bangsa Arab, orang yang sangat kita katakan tertarik dan asyik dengan gaya bahasa. Ya. Zaman kita ni kadang-kadang baca Quran pun, ya, orang tak rasa nak tertarik mana. Sebab apa? Ya, dia kira yang tertarik tu kalau baca dengan lagu yang sedap, itu memang. Ya, itu memang. Tapi kalau baca biasa-biasa aja, tak ada apa. Ya, sebab dia tertarik, daya tarikan dia tu pada lagu. Ya, manakala umat di zaman dulu daya tarikan dia bukan hanya pada lagu tu, tetapi pada gaya bahasa yang didatangkan kepada mereka. Maka keasyikan mereka itu menyebabkan mereka menggerak-gerakkan kepalanya, ya, kerana terlalu asyik dengan ayat yang dibaca. Apabila sampai ayat yang terakhir yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Pada ketika itu Nabi kita pun melakukan sujud. Kerana inilah surah pertama yang diturunkan dengan ada padanya perintah sujud. Ayat sujud sajadah. Ya. Maka Nabi kita pun melakukan sujud. Fasajadan nas, maka semua orang ikut sujud. Ya, semua orang ikut sujud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kecuali ada seorang lelaki, kata Abdullah bin Mas'ud, dia tak sujud. Dia cuma ambil tanah letak di dahi dia. Ya, dia tak nak sujud. Dia ambil tanah letak di dahi dia. Seolah-olah dia sujud. Ya, orang itulah yang bernama Ubay bin Khalaf. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tengok dia mati terbunuh dalam hal keadaan tak beriman. Adapun orang-orang lain yang ikut sujud, ya, semuanya dapat iman. Ya, pada masa-masa ke depan. Begitulah hal keadaannya, tertariknya mereka kepada Al-Quran yang merupakan mukjizat. Quran ni dia bukan hanya sekadar mukjizat pada ayatnya, tetapi Quran ini lebih luas lagi kemukjizatannya. Kenapa? Sebab Al-Quran ini merupakan sumber ilmu yang pasti dan jelas. Maka mukjizat Al-Quran itu juga, ya, diperjelaskan. Ya, bagaimana kita tengok suatu masa dahulu, ya, diceritakan bagaimana, ya, pakar-pakar forensik yang mengkaji mumia Fir'aun. Satu masa dulu mereka ni kaji mumia Fir'aun ni, diterbangkan, ya, Ramses II tu daripada Mesir hantar ke Perancis. Ya, hantar ke Perancis. Mereka nak kaji mumia Fir'aun ni. Maka para pengkaji pada ketika itu buntu apabila mendapati pada tubuh Fir'aun itu larutan garam yang sangat tinggi. Ya, kandungan garam yang sangat tinggi.
Biasanya ya seseorang tu kalau kena garam yang sangat tinggi, ya mudah kita kata lah Pak ikan bekasam pun kena garam berapa kilo je hancur. Ya kena garam berapa kilo aja. Ini garam punya banyak tapi ya kekal dalam keadaan tak mereput. Ya maka pada ketika itu mereka nak cari rahsia kenapa mumia Firaun ni satu-satunya yang ada garam. Sedangkan mereka dah kaji dah mumia-mumia yang lain tak ada garam. Ya tak ada kandungan garam pada daging, pada urat, pada tulang, pada sendi tak ada. Tetapi pada mumia Firaun ni ada garam. Maka pada ketika itu mereka mula mengkaji daripada kitab Talmud. Ya orang-orang Yahudi tidak ditemui jawapan. Tak ditemui jawapan. Dicari daripada Injil juga. Injil pun mereka tak jumpa juga. Ya daripada kitab orang Nasrani tak jumpa juga kisah Nabi Allah Musa dan juga Firaun ni macam mana cerita Firaun ni sampai Firaun ni dalam hal keadaan yang macam tu. Maka akhirnya bila mereka kaji dalam Quran, mereka temui ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana Firaun itu karam di dalam lautan. Maka dengan sebab itulah ya tubuhnya tadi itu penuh dengan kandungan garam kerana dia karam dalam lautan. Dan Allah pula berjanji, ya, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Kata Allah, hari ini akan kami kekalkan tubuhmu, awit tubuhmu wahai Firaun, sehinggalah menjadi peringatan kepada umat-umat yang datang selepas kamu. Liman khalfaka ayah, menjadi tanda peringatan kepada umat-umat yang datang sesudah kamu. Maka pengkaji tadi kagum dengan apa yang mereka temui dalam Al-Quran sehingga akhirnya mereka ini memeluk agama Allah. Kenapa? Sebab mereka tahu maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu maklumat yang sangat tepat, dibuktikan dengan sains moden di zaman ini. Dan dalam hal keadaan Nabi kita, bukannya Nabi kita belajar sejarah purbakala Mesir. Nabi tak belajar sejarah purbakala Mesir ni. Ya, Nabi kita juga bukan duk ziarah Mesir sampai tengok Firaun ke apa ke. Tapi baginda boleh sampaikan maklumat yang sangat tepat. Berkenaan dengan sejarah Firaun. Dan merungkai kebuntuan mereka yang mencari kenapakah adanya kandungan garam pada tubuh Ramses II tadi. Maka begitulah Quran ni sebagai mukjizat, petanda benarnya kenabian Nabi SAW. Jadi kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran banyak lagi yang menggambarkan tentang ilmu dan juga keluasan maklumat yang ada di dalam Al-Quran. Maka dengan sebab itulah Quran ini penuh dengan sumber maklumat. Kemukjizatan Quran itu bukan hanya pada gaya bahasanya sahaja, tetapi pada ilmu yang terpendam di dalam Al-Quran itu juga sebagai mukjizat, kerana Al-Quran itu juga berkekalan sepanjang zaman dan ilmunya segar sepanjang zaman. Makin dikaji, makin ditemui, makin dikaji, makin ditemui. Ya, kita baca surah Yasin dulu. Surah Yasin menggambarkan Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Tuhan yang telah menjadikan kepada kalian daripada pohon yang hijau akan api yang menyala. Kalau kita tengok tafsir-tafsir klasik Faiz, dalam tafsir-tafsir klasik dia sebut apa? Suatu masa dulu orang buat kajian, orang kata semua pokok hijau ni menyala. Kalau dibakar menyala. Itulah maksudnya pokok hijau ni menghasilkan api. Tiba-tiba Masya Allah para pengkaji dalam kebuntuan apabila dapati batang anggur yang hijau bila dibakar tak menyala. Bila dibakar tak menyala. Takkan maklumat yang Quran sampai tak tepat. Bukan maklumat yang Quran sampaikan tak tepat, tetapi kajian itu yang ada kecacatan. Kajian yang dilakukan dan kesimpulan pada kajian itu ada kecacatan. Mereka dah buat kesimpulan mengatakan bahawa semua pokok hijau ni bila dibakar menyala. Tiba-tiba
ditemui kecacatan macam itulah ya. Teori sains dulu mengatakan semua mamalia bila makan akan menggerakkan rahang bawah, termasuk manusia ni. Bila makan dia ya, semua haiwan dan manusia ni bila makan akan menggerakkan rahang bawah. Satu masa duk rasa macam terror sangat dalam kajian tu. Ya. Tiba-tiba bila jumpa rupa-rupanya buaya tak gerak rahang bawah, dia gerak rahang atas. Masya-Allah. Ya. Maka itu maksudnya apa? Gambaran kata kajian manusia ni akan ada kecacatan dan kekurangan. Tetapi maklumat yang Allah bagi tak cacat. Ya. Tepat. Maka kita kena kaji lagi. Ya, akhirnya ditemui maksud daripada pohon hijau yang menghasilkan api itu ialah semua pepohon hijau menghasilkan oksigen, dan oksigen itulah ejen pembakaran. Ya, api ni dia menyala tu sebab apa? Sebab ada oksigen. Kalau tak ada oksigen dia tak menyala. Ya, maka kita lihat bagaimana ya Al-Quran itu menjadi sumber maklumat yang sangat-sangat hebat kepada umat ini. Ini membuktikan ia mukjizat ya kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana Nabi kita menyampaikan suatu maklumat yang masya-Allah zaman itu orang belum buat kajian apa-apa lagi. Begitulah besarnya mukjizat ya Al-Quran Karim. Maka dengan sebab itulah Quran ni hendaklah dibaca, hendaklah dikaji, hendaklah diteliti supaya kita dapat mengambil ya intipati-intipati di dalamnya dan juga ya maklumat di dalamnya, serta melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah yang ada di dalamnya. Itulah ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang lain lagi di antara mukjizat yang juga Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bagaimana ya alam ini berinteraksi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dengan batu yang memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih cerita tentang peristiwa pembukaan kota Mekah bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah ya pada 20 Ramadan tahun ke-8 daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua penduduk Mekah ni mereka berkumpul di masjid. Walaupun Nabi kita dah perintahkan orang melaungkan siapa yang berada di dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa yang berada di rumah Hakim bin Hizam dia selamat. Siapa yang berada di dalam rumahnya sendiri dia selamat. Siapa yang tidak mengangkat senjata dia selamat. Siapa yang ada dalam masjid dia selamat. Ya, walaupun disebut macam tu tetapi mereka ini lebih percaya berada dalam masjid selamat. Dia rasa duduk dalam rumah dia pun tak berapa nak selamat. Ya? Maka semuanya berkumpul di masjid. Maka pada ketika itu bila Nabi kita sampai ya dalam hal keadaan ribuan mata manusia memerhatikan baginda. Kalau dahulunya mereka dengan angkuh dan sombongnya ya mencerca, menghina dan mengusir baginda, sekarang Nabi kita pulang dalam hal keadaan sebagai seorang yang sangat berjaya sehinggalah dapat mengalahkan semua yang pernah memusuhi baginda. Maka mata memerhatikan, ribuan mata memerhatikan kepada baginda. Berhala-berhala dirobohkan ya satu persatu. Ya Ali bin Abu Al-As ya yang pada hari itu berada di atas haiwan yang sama dengan Nabi kita. Ali bin Abu Al-As ni adalah cucu sulung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidah Zainab. Ya, namanya Ali bin Abu Al-As. Maka Ali inilah Nabi kita suruh pijak bahu baginda, panjat naik ke bangunan Kaabah dan memecahkan berhala-berhala yang diletakkan di sekeliling Kaabah. Semua orang duk tengok aja. Ya. Maka pada saat itu bila semua mata memerhatikan kepada baginda, Nabi kita pun ya cakap kepada mereka, aku masih mengenali seketul batu besar yang selalu beri salam kepadaku sebelum aku diutuskan menjadi Rasul. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku masih kenal
seketul batu, satu batu besar, ya, iaitu satu, kata para ulama, sebongkah batu besar yang ada di Jabal Abu Qubais. Ya. Kalau di Mekah tu ada satu bukit nama Bukit Abu Qubais, maka di situlah letaknya satu batu yang dahulunya beri salam pada Nabi. Ya, hari ini Jabal Abu Qubais tu pun dah tak berapa nak nampak dah jadi istana dah. Ya, dibina istana sebesar-besarnya berhampiran dengan Masjidil Haram. Jadi kawasan istana itulah kawasan Jabal Abu Qubais. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada mereka pada hari itu, inni la'arifu hajarat, aku masih kenal, kata Nabi, akan sebongkah batu yang memberi salam kepadaku sebelum aku diutuskan menjadi rasul, dan hari ini pun aku masih kenal kepada batu tersebut. Masya Allah. Seolah-olah Nabi kita nak maklumkan kepada orang-orang Mekah, apakah sampai saat ini kalian tak percaya lagi? Kalian tak percaya lagi pada aku? Batu pun beri salam pada aku. Itu dari segi gambaran kepada orang Mekah. Gambaran kepada kita semua pula, pada orang Mekah pengajaran dia ialah, kalian tak percaya lagi ke saya ni Nabi, saya ni Rasul? Kata Rasulullah. Sedangkan batu pun beri salam kepada aku. Adapun pengajaran kepada kita umat Nabi Muhammad, ialah kalaulah batu yang beri salam pun Nabi kita ingat, takkanlah kita semua yang beri salam kepada baginda tak ingat. Masya Allah. Maka dengan sebab itulah perbanyakkanlah selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta selawat, ucapan salam daripada batu pun Nabi kita kenang. Nabi kita kenang jasa dia. Nabi kita ingati dia. Maka apatah lagi umatnya yang berkirim salam. Apatah lagi umatnya yang berselawat. Apatah lagi Nabi kita sebut dalam hadis yang lain, sesungguhnya bagiku malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan selawat-selawat umatku. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita semua, saya, Faiz, keluarga kita, semua kita yang berselawat kepada Rasulullah ni, di hari akhirat Nabi kita kenal kita seumpama Nabi kita kenal kepada batu yang pernah berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam ini berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Masya Allah, batu yang kita katakan mana nak ada mulut, mana nak ada apa, tapi itu pun Allah jadikan boleh berinteraksi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga suatu hari Nabi kita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman meninjau kawasan di Bukit Uhud. Tiba-tiba Bukit Uhud bergegar. Bukit Uhud bergegar. Nabi kita katakan Uhud itu satu gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintai Uhud. Masya Allah. Sehingga Bukit Uhud ni kerana cintanya pada Nabi Muhammad, hari akhirat nanti dalam syurga ada Bukit Uhud. Masya Allah. Kerana cintanya pada Nabi, hari akhirat nanti ada Bukit Uhud. Itu balasan yang Allah berikan kepada alam yang mencintai kekasihnya. Maka mudah-mudahan kita semua juga yang cintakan pada baginda akan diberikan balasan oleh Allah sebagaimana Allah berikan kepada gunung Uhud. Di mana dapat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Maka Uhud itu bergegar. Maka Nabi kita katakan, usbut ya Uhud. Diamlah engkau wahai Uhud. Jangan bergegar. Sesungguhnya di atasmu seorang Nabi dan juga seorang yang benar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Itu kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi kita berinteraksi dengan alam ini. Baginda adalah simbol kecintaan. Baginda adalah kita katakan tokoh unggul dalam kasih sayang. Maka kasih sayang yang dibawa oleh baginda itu
sehinggalah terbias kepada alam ini, sehingga alam juga merasai kasih dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seekor unta tiba-tiba mengamuk, ya, mendekati baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bimbang, takut kalau unta ni nak buat sesuatu pada baginda. Oi, unta kalau mengamuk perangai dia teruk. Ya, unta ni kalau dia mengamuk, la ilaha illallah. Ya, dahlah dia tinggi besar pula. Saya pernah tengok unta macam mana dia ngap kepala orang, dia angkat balik. La ilaha illallah. Ya, memang menakutkan. Ya, memang menakutkan. Ya, jadi bila unta ni mengamuk, orang semua takut. Ya, bimbang kalau dia menerpa ke arah Rasulullah SAW, mungkin nanti dia buat sesuatu pada baginda. Tiba-tiba rupanya dia menerpa dan mencium kaki Rasulullah SAW. Masya Allah. Itulah ya bahasa kasih sayang haiwan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasa kasih sayang binatang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia pun mengatakan kepada baginda, tuan dia ni, ya, bagi makan sikit, ya, tapi suruh buat kerja berat. Masya Allah. Ya, dia mengadu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi binatang berinteraksi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu orang lelaki daripada Bani Salam, ya, Bani Salam, orang Badui, ya, orang Badui. Dia ni, ya, dia tangkap seekor biawak bob, dia masukkan dalam lengan baju dia. Ya, dia masukkan dalam lengan baju, ya. Dia dengar cerita, orang duk cerita tentang hebat Nabi Muhammad ni, maka dia datang dengan nak menguji. Dan dia datang juga dalam hal keadaan bukan kita katakannya dengan hati yang murni untuk, ya, bertemu Nabi, tetapi dengan, ya, dengan kebencian kepada baginda. Ya, lalu dia pun, ya, menguji baginda. Dia kata, wahai Muhammad, kalau sungguh kamu Nabi, ya. Lalu diuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tanya, apa yang ada ni? Ya, dalam lengan baju dia ni apa? Ya, maka pada ketika itu Nabi kita kata, Bob. Ya, dia pun, ya, bila dibuka, Bob tadi pun melompat lari. Maka pada ketika itu Nabi kita panggil, ayyuhad Dabbu, Bob. Ya, ya. Orang Badui ni kata apa? Aku tak beriman pada kamu sampailah Bob ni beriman. Ya. Bob ni biawak, ya, biawak padang pasir. Ya, tapi biawak padang pasir ni bukan macam biawak kita ni. Ya, biawak kita ni dia panggil waral dalam bahasa Arab. Ya, waral ni haram dimakan. Ya, Bob ni boleh dimakan. Ya, dia beza. Sebab Bob ni dia hanya makan kita katakan serangga kecil, ataupun dia makan, ya, jenis daun. Ya, dia bukanlah, ya, macam biawak kita ni bangkai segala apa dia makan. Ya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam panggil, ayyuhad Dab, Dab. Ya. Biman tu'min, dengan siapa kamu beriman? Ya, dengan siapa kamu beriman? Maka pada ketika itu kata Dab, aku beriman. Ya, aku beriman, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amantu biman fis sama'i, ya, arsyu. Aku beriman dengan Tuhan yang di langit ada arasnya, ya, dan di bumi ada kesultanannya, yakni kekuasaannya. Masya Allah. Maka terkejut orang Badui ini, akhirnya, ya, memeluk agama Allah. Ya, awak tak terkejutnya Dab tu tiba-tiba boleh bercakap Arab fasih pula. Kita ni duk di kursus bahasa Arab punya lama dah tak fasih. Ya, Dab ni boleh bercakap dengan Nabi kita dengan bahasa Arab yang fasih, dalam keadaan dia terjun keluar daripada lengan baju kawan tu. Mungkin dah lama dalam lengan baju, lemah barangkali. Ya, terlepas aja kira nak lari, tiba-tiba Nabi kita panggil, break dia. Ya, tak berlari dia. Ya, dalam keadaan dia laju keluar tu, tiba-tiba Nabi panggil, Dab, berhenti dia. Masya Allah. Maksudnya apa? Binatang pun taat dengan Nabi Muhammad. Kalau umat ni tak tahu nak taat, tak tahulah, kalahlah kita dengan biawak Dab. Ya, kalau kita ni tak tahu nak taat, ya, binatang pun taat. Ya, Nabi panggil je, diam, ya, berhenti dia. Maka, ya, ambillah pengajaran. Kalaulah kita ni dah tak tahu dah nak ambil pengajaran daripada mana, ambillah pengajaran daripada sisi alam ini.
bagaimana alam berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerminan kasih sayang baginda yang menyeluruh. Masya Allah. Begitulah anugerah yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kan batu, kayu dan begitulah juga haiwan berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang mutawatir, Masya Allah, hadis mutawatir menceritakan tentang bagaimana tangisan batang kurma saat ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan lebih daripada 50 orang sahabat yang menceritakan tentang batang kurma yang menangis. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, awal-awal Nabi kita berkhutbah dalam Masjid Nabawi, Nabi kita hanya bersandar pada satu tunggul batang kurma yang dah ditebang jiz'in nakhlah pada batang kurma yang dah mati yang ditebang yang berada dalam Masjid Nabawi. Maka apabila orang makin ramai dan jemaah makin ramai ini, bila jemaah ramai orang belakang tak berapa nak nampak lah. Maka pada ketika itu ada dalam kalangan orang Ansar, mereka cadang untuk buat mimbar pada baginda SAW. Nabi kita pun restu. Apabila mimbar siap, baginda pun berkhutbah di mimbar. Pada hari pertama Nabi kita berkhutbah di mimbar, tiba-tiba kedengaran bunyi tangisan yang sangat kuat, seumpama unta yang mencari anak dia. Maka pada ketika itu tangisan itu makin kuat sehinggalah menenggelamkan suara baginda yang menyampaikan khutbah. Nabi kita pun turun ke batang kurma itu. Lalu Nabi kita pujuk batang kurma tadi seumpama seorang ibu yang memujuk anaknya yang menangis. Sehinggalah batang kurma tadi itu berhenti daripada menangis apabila dipujuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita katakan, demi Allah, kalau aku tidak memujuknya, kalian akan mendengar tangisannya sampai hari kiamat. Dia akan menangis. Masya Allah. Kenapa? Kerana sedih ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah alam ini berinteraksi dengan baginda. Mereka merasakan rahmat dan kasih sayang yang dibawa oleh baginda, sehinggalah ditinggal hanya seketika langsung menangis penuh duka. Begitulah yang Allah tunjukkan kepada kita bagaimana alam berinteraksi dengan baginda. Ini juga merupakan mukjizat yang dianugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup dulu. Takat itu kita akan sambung seketika nanti. InsyaAllah kepada anda boleh terus setia bersama-sama kami. Banyak lagi perkongsian menarik yang akan kita bawakan melalui kemuliaan Mustafa. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan Radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Perbanyakkanlah amalan mulia. IKIM akan melancarkan 2 buah buku baharu, Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa. Antara isu yang dikupas adalah kesihatan, akhlak manusia, disiplin, kekuatan rohani dan jasmani. Pelbagai iktibar yang boleh kita pelajari. Potongan harga 20% untuk sebuah buku dan potongan harga 40% bagi pembelian kedua-dua buku. Tempah segera. Promosi ini sah sehingga 2 April 2022 saja. Hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400, 011-5769-5400 atau layari www.ikimniaga.my untuk maklumat lanjut. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017 345
0377152564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Sedekah merupakan amalan yang paling dituntut dalam Islam. Ayuh kita berinfak melalui kempen Infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Pertubuhan ini telah berjaya membantu ramai umat Islam di Kemboja yang tiada akses air bersih. Mereka sangat memerlukan bantuan anda. Bantulah menyumbang di www.infaktelagaarrasyid.com. Saya ulang, di www.infaktelagaarrasyid.com. InsyaAllah pahala dan rezeki yang berkekalan menanti anda kelak. Sebagai menghargai Hari Ulang Tahun IKIM ke-30, IKIM menawarkan jualan istimewa buku-buku produk terbitan IKIM, pelbagai combo buku yang menarik serta percuma CD dan DVD untuk anda semua. Macam mana kalau nak? Layari www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 011-5769-5400. 011-5769-5400. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas kesetiaan bersama kami dalam Kemuliaan Mustafa bersama dengan saya Faiz Sejuk Osman dan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dapat bersama kita. Kita dah dengarkan banyak tadi, yang paling banyak kisah yang kita sebutkan tentang bagaimana alam berinteraksi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam saya kongsikan tadi, harapan agar kita dapat terus mencintai baginda, kan, mengalahkan alam yang biasa merindui kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Ustaz, dan sambung lagi pengajian kita menerusi tajuk kita kemuliaan dalam bentuk mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Hababuna fillah. Ya, untuk yang terakhirnya pada malam ini ialah bagaimana dianugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam satu penganugerahan yang bukan hanya sekadar kita katakan mukjizat, tetapi mukjizat yang lebih besar, ya, daripada mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalaulah dengan Nabi Musa alaihi salam dianugerahkan satu mukjizat di mana air terpancar daripada seketul batu. Bila Nabi Musa alaihi salam ketuk tongkatnya pada batu, maka terpancarlah 12 mata air daripada sebongkah batu. Itulah mukjizat hebat Nabi Musa alaihi salam di mana air boleh keluar daripada batu. Ya, mungkin di zaman itu dianggap mukjizat yang hebat, tapi kalau zaman kita ni mungkin orang rasa biasa aja air keluar pada batu. Sebab apa, di langat pun ada air keluar pada batu. Dan dalam Al-Quran pun ada sebut wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ya. Dan daripada batu tadi itu boleh pecah dan terpancar daripadanya air. Maksudnya memang ada batu yang jenis yang boleh mengeluarkan air. Maka kalaulah kita katakan mukjizat seperti itu dianugerahkan kepada baginda Nabi, mungkin zaman ni orang tak nampak sebagai mukjizat. Orang tak nampak sebagai mukjizat. Sebab apa? Dia tengok dalam akuarium dia pun air keluar pada batu juga. Contohnya. Maka pada ketika itu Allah menganugerahkan kepada Nabi kita yang sampai saat ini pun tak ada siapa boleh buat. Tak ada siapa boleh buat. Di mana air bukan keluar daripada batu, tetapi air keluar daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Air terpancar keluar daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat hadis. Ada hadis yang menyebutkan kejadian air keluar daripada tangan baginda itu ketika mana Bai'atul Ridwan. Waktu mereka semua berkumpul di Hudaibiyah. Para sahabat semua berkumpul di Hudaibiyah dan bekalan air mereka habis. Maka pada ketika itu Nabi kita masukkan tangan baginda dalam satu bekas, air mengalir keluar sehinggalah 1,500 orang sahabat. Hampir 1,500 orang yang dapat mengambil air untuk penuhkan bekas-bekas air mereka
Dan begitulah juga digunakan air tadi untuk berwuduk, Masya Allah. Dan dalam riwayat yang lain pula daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang menyebutkan bahawa kejadian air terpancar daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam juga berlaku lagi ketika mana dalam peristiwa perjalanan peperangan Tabuk. Dalam perjalanan dalam perang Tabuk, di mana perang Tabuk ni berlaku di musim panas, dan sangat sukar untuk mendapatkan air. Jadi ini di antara mukjizat yang sangat-sangat hebat. Tak ada orang boleh buat air keluar pada tangan sampai 1,000 orang boleh ambil ni. Maka kalau kita katakan air keluar daripada batu tu mungkin zaman kita orang tak anggap lagi sebagai mukjizat. Tetapi air keluar daripada tangan ni sampai bila-bila pun kekal kemukjizatannya. Begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penganugerahan yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah mukjizat Nabi kita, dan juga kita katakan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada baginda tak diberikan kepada Nabi yang lain. Kalau diberikan pada Nabi yang lain, dilebihkan pada Nabi kita. Contohnya malam ni ialah diberikan pada Nabi Musa terpancar air, dilebihkan Nabi kita terpancar air juga, tapi daripada tangan baginda yang sangat mulia. Alangkah beruntungnya para sahabat dapat minum air yang keluar daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita. Jadi saya rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri-siri pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kita bawakan tentang kemuliaan dalam bentuk mukjizat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang kita pelajari, semoga bertambah kecintaan kita buat Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi pertemuan minggu depan, ada seminggu lagi Ustaz untuk kita sambung kisah kemuliaan Al-Mustafa yang saya kongsikan tadi. InsyaAllah kita nak belajar lagi tentang kemuliaan-kemuliaan dalam bulan Ramadan, yang mana banyak yang boleh kita ambil perhatian bersama, dan pastinya banyak juga sunnah-sunnah baginda yang diajarkan dalam kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keberkatan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam untuk perkongsian dalam kemuliaan Al-Mustafa. Jumpa lagi Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda boleh terus ikuti kami Kemuliaan Al-Mustafa kembali 10 minggu depan, dan ulangannya pada hari Sabtu ini jam 9 malam. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut tubuhku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang menyusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim.
Mardia Hotel and Suites, hotel berstatus perkhidmatan mesra Muslim, diiktiraf oleh Pusat Pelancongan Islam dan mematuhi Islamic Quality Standard IQS oleh Universal Standard Centre. Menyediakan pakej penginapan, pakej mesyuarat dan hidangan menu antarabangsa di restoran Royal Songket, menu hidangan santai di Borak-Borak dan menu masakan Cina di restoran Tung Yen, diiktiraf 100% halal dari JAKIM. Promosi istimewa bufet makan tengah hari dan makan malam di restoran Royal Songket. Kami juga menyediakan bufet high tea pada hari Sabtu dan Ahad. Layari Facebook Mardia Hotel and Suites atau hubungi 03-5511-8811 untuk mengetahui pelbagai promosi menarik yang kami sediakan. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Faiz Haji Osman, berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا